Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan G akan membentangkan tentang topik tenaga biojisim. Perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam video ini ialah yang pertama, pengenalan tenaga biojisim. Yang kedua ialah jenis-jenis biojisim dan kegunaannya. Yang ketiga, aplikasi tenaga biojisim. Yang keempat, kesan terhadap manusia dan alam sekitar. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, tanpa membuang waktu, kita teruskan dengan pengenalan tenaga biojisim. Apa itu tenaga biojisim? Biojisim ialah tenaga yang boleh diperbarui terhasil daripada organisma hidup seperti tumbuhan dan haiwan. Biojisim ialah tenaga yang boleh diperbaharui kerana pokok, tanaman dan bahan buangan akan sentiasa dihasilkan. Biojisim mengandungi tenaga tersimpan daripada matahari. Tumbuhan menyerap tenaga matahari melalui satu proses yang dipanggil sebagai fotosintesis. Tenaga dalam tumbuhan dipindahkan kepada haiwan dan kemudian kepada manusia. Apabila bahan biojisim dibakar, tenaga kimia dalam biojisim dibebaskan sebagai haba. Sisa makanan atau sampah boleh dibakar untuk menghasilkan steam yang mampu menjana elektrik atau membekalkan haba kepada industri dan rumah. Biojisim juga boleh ditukarkan kepada beberapa bentuk tenaga lain yang berguna, seperti gas metana atau bahan bakar kenderaan seperti etanol dan biodiesel. Jenis-jenis biojisim dan kegunaannya. Terdapat beberapa jenis biojisim yang mempunyai pelbagai kegunaan. Yang pertama ialah kayu. Kayu kebiasaannya dibakar bagi tujuan memanaskan bangunan atau rumah terutamanya pada musim sejuk. Selain itu, ianya juga bertindak untuk menghasilkan tenaga haba yang digunakan dalam industri serta penghasilan elektrik. Jenis yang seterusnya ialah bahan buangan ternakan. Bahan buangan ternakan dilihat sangat berguna dalam menghasilkan bahan bakar atau ditukar menjadi cecair biofuel. Sampah seperti makanan juga merupakan salah satu jenis biojisim yang dibakar untuk menghasilkan elektrik dalam pelantar janakuasa atau ditukar menjadi biogas. Yang terakhir pula ialah jenis biojisim najis haiwan dan manusia. Najis ini boleh dijadikan sebagai bahan bakar setelah ditukar menjadi biogas. Aplikasi tenaga biojisim. Terdapat 3 aplikasi teknologi tenaga biojisim iaitu biofuel. Biofuel bertindak untuk menukar biojisim menjadi bahan bakar cecair untuk pengangkutan. Biopower. Biopower membantu membakar biojisim secara langsung atau menukarnya menjadi minyak atau bahan bakar bergas untuk menghasilkan elektrik. Bioproduct bertindak menukar bahan biojisim menjadi bahan kimia bagi tujuan menghasilkan produk yang secara tipikalnya diperbuat daripada petroleum. Okey, seterusnya kesan terhadap manusia. Dari segi positif, biojisim digunakan untuk memasak dan membakar. Sebahagian besar penduduk Ethiopia tinggal di kawasan luar bandar dan mereka sangat bergantung kepada pertanian. Segmen terbesar negara ini menggunakan tenaga hampir keseluruhannya daripada biojisim iaitu biojisim kayu dan sisa pertanian. Manakala sebahagian kecil minyak tanah dijadikan sebagai pencahayaan. Kebergantungan kepada bahan api kayu ini telah menyebabkan kepupusan hutan sejak 35 tahun yang lalu dan ianya menyebabkan petani perlu pergi jauh bagi mengumpul kayu bakar sekaligus banyak wang dan masa yang telah dihabiskan. Hampir 90% daripada permintaan tenaga dipenuhi daripada penggunaan tradisional biojisim untuk memasak dan membakar di dalam negara, kawasan luar bandar dan bandar. Kesan positif yang kedua pula ialah biojisim membantu mengurangkan sisa di tapak pelupusan sampah. Di Nigeria, sisa telah digunakan oleh biojisim bagi membekalkan tenaga dan ini dapat memenuhi keperluan tenaga orang ramai dengan kos yang lebih rendah serta membantu mengurangkan sisa di tapak pelupusan sampah. Tambahan pula ia juga memberi lebih banyak ruang kepada manusia kerana kawasan tapak pelupusan berkurangan dan keadaan ini tentunya menjadikannya lebih bersih dan semula jadi.
Kesan negatif terhadap manusia pula ialah kesihatan manusia terjejas. Logis jana kuasa pembakaran biojisim menjana elektrik secara besar-besaran di Amerika Syarikat. Proses itu telah membahayakan masyarakat kerana membakar bahan-bahan seperti kayu, sisa pertanian atau sisa hutan dan stok makanan yang sangat toksik lain seperti sisa pembinaan dan perobohan untuk dijadikan bahan api bagi elektrik telah mencemarkan udara yang disedut. Satu bahan pencemar yang utama yang dihasilkan daripada pembakaran biojisim juga merupakan salah satu yang paling berbahaya seperti pencemaran zarah yang juga dikenali sebagai jelaga. Zarah-zarah ini sangat kecil sehingga boleh masuk dan bersarang jauh di dalam paru-paru dan mencetuskan serangan asma, serangan jantung, strok dan juga kematian. Kesan negatif yang kedua pula adalah pencemaran udara. Penyelidikan baharu daripada Institut Penyelidikan Perubatan Menzies Universiti Tasmania telah menganggarkan kesan ketara dan memudaratkan asap biojisim terhadap kesihatan warga Tasmania. Di Tasmania, asap ini dihasilkan terutamanya semasa musim sejuk dan musim panas melalui pemanas kayu dan kebakaran landscape. Ia terdiri daripada gabungan bahan pencemar yang kompleks seperti bahan zarah, karbon monoksida dan gas organik yang meruap serta menimbulkan kebimbangan kesihatan yang ketara bagi warga Tasmania. Asap biojisim telah dikaitkan dengan kematian pramatang, masalah pernafasan dan kardiovaskular dan asma yang teruk antara hasil kesihatan yang lain. Faedah biojisim masih menjadi subjek perdebatan jika dibandingkan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui yang lain. Walau bagaimanapun, biojisim mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan bahan api fosil. Antara kesan positif bagi alam sekitar ialah ia merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Ia tidak boleh habis seperti bahan api fosil. Biojisim kebanyakannya berasal daripada tumbuhan. Ini bermakna, selagi tumbuhan berada di planet ini, biojisim akan tersedia sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sisa alam sekitar seperti sisa-sisa kayu dan sisa-sisa tumbuhan tidak akan dibazirkan dan digunakan untuk memperolehi tenaga elektrik. Pada masa ini, Finland ialah peneraja dunia dalam tenaga bersih iaitu dengan menghasilkan bahan api daripada biojisim dengan hasil yang memberangsangkan. Selain itu, ia juga merupakan tenaga yang tersedia secara meluas. Sumbernya adalah daripada pertanian, perhutanan, perikanan, aquaculture, alga dan bahan buangan. Ramai pakar tenaga bersetuju bahawa apabila menggabungkan ciri ekonomi dan alam sekitar, biojisim adalah sumber tenaga yang berada di atas senarai sebagai salah satu sumber tenaga yang terbaik. Dengan biojisim, hampir di mana-mana saja kita boleh perolehi sumber yang berpotensi untuk menghasilkan tenaga biojisim. Ini sememangnya salah satu faedah utama tenaga biojisim berbanding dengan bahan api fosil. Seperti yang kita tahu, bahan api fosil tidak akan kekal selama-lamanya dan apabila bahan api fosil habis, dunia perlu mempunyai sumber tenaga yang murah dan mudah diperolehi. Sistem biojisim boleh mengurangkan tenaga buangan seperti pelepasan karbon iaitu daripada 66% kepada 25% berbanding dengan bahan api fosil. Hal ini bermakna jumlah bahan input biojisim yang jauh lebih kecil mampu memberi kesan positif terhadap persekitaran secara global. Seterusnya, sistem biojisim moden menggunakan sumber biojisim seperti tanaman tenaga dengan kitaran hayat 1 tahun. Bermakna, pelepasan karbon boleh dikita semula dalam tempoh 1 tahun selepas pelepasannya, iaitu jauh lebih baik daripada berjuta-juta tahun yang digunakan untuk mengita semula arang batu dan juga bahan nuklear. Oleh itu, dalam kitaran hayat biojisim, mana-mana bahan pencemar yang dikeluarkan kemudiannya diserap semula oleh pokok dan tumbuhan dan akibatnya kitaran itu boleh mengurangkan jumlah bahan pencemar di atmosfera dan unit biojisim bertindak sebagai unit pembersihan yang besar untuk planet ini. Sistem biojisim moden yang sama menggunakan penapis yang menangkap karbon dan bahan pencemar lain sebelum ia memasuki atmosfera, seperti Tahara Business Power LLC di Jepun yang menggunakan dandang kuasa biojisim CFB baharu dan sistem pembersihan gas serombong yang dibekalkan oleh pembekal teknologi Valmet.
Bahkan, tenaga ini akan mewujudkan persekitaran yang lebih bersih. Tenaga biogisim membantu membersihkan alam sekitar kerana populasi dunia sentiasa meningkat dengan peningkatan bahan buangan yang perlu dilupuskan dengan betul. Kebanyakan sampah berakhir di sumber air yang merosakkan ekosistem dan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia. Sampah ini boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga, biofertilizer dan produk lain. Kesan biogisim terhadap alam sekitar tanpa kaedah pertumbuhan mampan yang ada adalah sangat-sangat berbeza. Hal ini bermakna ia juga memberi kesan negatif, iaitu menuai bahan biogisim boleh mengubah habitat. Di Amerika Syarikat, tenaga biogisim layak untuk digelar tenaga bersih, namun sekiranya tidak dikawal telah membawa kepada eksploitasi berlebihan hutan untuk bahan biogisim. Akibatnya, terdapat kurang penyerapan karbon yang tersedia oleh tanaman manakala pembakaran biogisim menambahkan karbon dioksida ke atmosfera. Ini membawa kepada kesan negatif yang kedua, iaitu pelepasan daripada biogisim adalah ketara. Penggunaan biogisim juga menghasilkan pencemaran udara, iaitu dalam bentuk karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, VOC, zara dan bahan-bahan pencemar yang lain. Dalam beberapa kes, ia berada pada tahap melebihi daripada sumber bahan api tradisional, iaitu arang batu dan juga gas asli. Karbon hitam adalah bahan pencemar yang dihasilkan oleh pembakaran bahan api fosil, biofuel dan juga biogisim yang tidak lengkap. Ini berkemungkinan merupakan penyumbang kedua terbesar kepada pemanasan global. Dalam ukuran yang diambil hanya dari kemudahan biogisim yang berpakaran di Massachusetts, Amerika Syarikat, 2.2 juta tan karbon dioksida dikeluarkan setiap tahun. Ini datang daripada hanya 3 kemudahan biogisim sahaja. Walaupun tahap pelepasan ini, jumlah tenaga di Massachusetts meningkat hanya 1.2% sahaja. Pada tahun 2009, Sweden telah melakukan kajian tentang jerebu coklat gergasi yang secara berkala meliputi kawasan besar di Asia Selatan yang terhasil daripada pembakaran biogisim dan pada tahap yang lebih rendah daripada pembakaran bahan api fosil. Biogisim memerlukan air yang banyak untuk menjalani tenaga. Operasi biogisim berskala besar selalunya memerlukan 1 galon air atau lebih setiap hari untuk tenaga dijana. Air akan dipanaskan dan kemudiannya akan dikembalikan ke sumber di mana ia dikumpul. Namun, ia akan mengubah suhu habitat semula jadi dan mana-mana haiwan laut yang mungkin ada di sana. Seterusnya, proses penuaian biogisim boleh menjejaskan tahap kualiti air tempatan. Sebagai contoh, pembalakan boleh menggalakkan hakisan dan mengubah jadual air yang berada di bawah tanah. Kesan terakhir ialah biogisim membakar lebih daripada sisa. Undang-undang telah diluluskan di Amerika Syarikat yang memerlukan pengeluaran jumlah elektrik tertentu melalui penggunaan biogisim. Sesetengah kawasan tidak dapat memenuhi keperluan undang-undang ini melalui sisa biogisim sahaja. Ini telah memaksa mereka untuk melakukan pembalakan, penebangan dan juga menanam tanaman untuk biogisim di tanah lapang yang sebelum ini ditetapkan untuk makanan, hanya untuk memenuhi keperluan undang-undang sahaja. Dari aspek psikologi, tenaga biogisim dilihat mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat, di mana masyarakat memperoleh kepuasan gaya hidup yang terjamin. Tenaga biogisim boleh diperbaharui dan mampu menjana tenaga-tenaga lain seperti tenaga haba dan tenaga elektrik. Maka masyarakat dapat mencapai kepuasan gaya hidup kerana mereka dapat menggunakan tenaga-tenaga ini secara berterusan tanpa kehabisan sumber-sumber biogisim. Sumber-sumber biogisim adalah daripada sisa-sisa makanan, kayu, bahan buangan dan najis. Sumber-sumber tenaga biogisim ini mampu memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa sisa-sisa ini juga mampu menjana kepada tenaga. Cadangan saya, masyarakat perlulah diberi pengetahuan dengan lebih awal tentang tenaga biogisim ini agar mereka lebih prihatin terhadap kepentingan penjimatan dalam penggunaan tenaga. Usaha-usaha yang dilaksanakan dalam mencari sumber tenaga yang boleh diperbaharui juga perlulah diteruskan agar dapat menampung keperluan
dan kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Melalui bidang perniagaan, Biojisim mempunyai potensi yang tinggi dalam pembangunan perniagaan berskala kecil dan pekerjaan besar-besaran. Hal ini kerana proses menjana tenaga ini menggunakan teknologi yang berkos rendah dan bahan mentah yang mudah didapati secara percuma. Bahkan ia merupakan salah satu sumber tenaga utama bagi kebanyakan negara di dunia. Dengan penggunaan teknologi yang lebih baik dan penyesuaian dengan keperluan tempatan, Biojisim bukan sahaja memelihara alam sekitar, tapi ia juga pilihan yang baik dari segi ekonomi. Tenaga berasaskan bio dijangkakan akan berkembang pada kadar yang lebih pantas pada tahun-tahun akan datang kerana jumlah penduduk yang semakin bertambah. Hal ini akan mewujudkan peluang pelbagai di dalam perniagaan, antaranya perkhidmatan di sektor-sektor yang berbeza seperti pertanian iaitu penanaman dan pemprosesan biojisim, perkhidmatan pengangkutan, pengeluaran biotenaga, pembuatan peralatan teras dan EPC iaitu kejuruteraan, perolehan dan juga pembinaan.